kami tampilkan sekali lagi ya Tan Sri Profesor Dr. Nordin Kardi yang kini merupakan rektor di College Universiti Islam Sultan Azlan Shah Pisas. Assalamualaikum. Tan Sri, terima kasih. Merindui bidang penyiaran lagi, Tan Sri. Terima kasih juga jemput pada pagi ni. Dah tak pandai dah macam mana nak tampil di TV. Sama pengalaman itu dah ada. Jadi pagi ini terima kasih sekali lagi Tan Sri. Dan pastinya sektor pendidikan ini kalau kita lihat dari segi kepribadian tuanku memang cukup dekat ya, dan baginda tuanku juga sentiasa menitik beratkan tentang ilmu pengetahuan kepada rakyat jelata dan menyentuh mengenai kepribadian baginda tuanku terlebih dahulu. Bagaimana Tan Sri sendiri melihat ya bila mana baginda tuanku menitik beratkan ilmu pengetahuan itu? Yang paling penting saya rasa kalau saya nak menyusunkan semula apa yang telah disumbang oleh tuanku kepada pendidikan itu ada banyak di dalam buku. Tapi saya ingin mengajak rakyat Malaysia memikirkan bahawa Sultan Azlan Shah telah pun menjadi pegawai kerajaan daripada ranking yang paling rendah sebagai magistrate sampai kepada ketua hakim negara. Jadi dalam tempoh yang begitu panjang sudah pasti beliau ini adalah, baginda ini adalah seorang raja yang sangat berpengalaman di dalam pentadbiran. Sudah tentu kalau kita memikirkan pada zaman tahun 50-an dan 60-an, tatkala belum banyak lagi orang yang berpendidikan tinggi, tak dapat tidak tuanku mesti telah dirujuk oleh negara dalam hal menentukan dasar-dasar negara kita. Dan ini tentulah juga tidak terkecuali bidang pendidikan. Dan kerana itulah berdasarkan kepada rekod yang boleh dibaca pun di dalam literature dan sebagainya, kita lihat bagaimana baginda sangat-sangat menitik beratkan pendidikan. Dan Alhamdulillah Kuisas ini sekarang menjadi college university dan mudah-mudahan dalam tempoh yang terdekat mungkin akan menjadi universiti penuh. Adalah merupakan kemuncak kepada penciptaan kemudahan pendidikan kepada rakyat negara. Kalau kita lihat di peringkat negeri Perak sekurang-kurangnya ada banyak sekolah-sekolah dan juga institusi yang dinamakan atas nama Sultan Azlan Shah, seperti misalnya sekolah menengah berasrama penuh di Bota sana di Iskandar, sekolah Azlan Shah. Kemudian kita ada kolej kesihatan bersekutu di Ipoh, juga memberikan diploma di dalam bidang kejururawatan dan juga kesihatan yang berkaitan dengan kesihatan juga atas nama baginda. Dan apabila Kuisas menjadi sebuah universiti, dia akan menjadi penaung nanti mudah-mudahan kepada institusi-institusi ini untuk dijadikan sebagai kemuncak perjalanan menuju ke arah pendidikan tinggi oleh anak-anak muda daripada sekolah sampai ke peringkat universiti. Bermakna sekarang lengkaplah sistem itu daripada bawah sampai kepada tertiary, pendidikan tertiary. Dan inilah yang menjadi cabaran kepada kami di Kuisas untuk menyediakan kemudahan pendidikan tinggi yang bersesuaian dengan aspirasi anak-anak muda yang barangkali diperlukan pada zaman ke zaman. Dan insya-Allah legasi baginda akan kekal di Kuisas terutamanya. Baik, dan Juli Yang Maha Mulia Sultan Azim Muhyiddin Shah dilihat mewarisi kecintaan almarhum ayahanda baginda dalam lapangan akademia, dan baginda sendiri merupakan lulusan Doktor Falsafah dari universiti terkemuka dunia dan juga mempunyai kecenderungan yang tinggi dalam bidang ilmiah, khususnya ekonomi, politik, pentadbiran dan juga sejarah. Jadi apakah sebenarnya contoh kepribadian baginda yang ternyata dilahirkan dan dibentuk daripada kecintaan baginda dan juga keluarga di Raja Perak terhadap pendidikan? Jadi saya mohon izin untuk saya merujuk sedikit bahan yang saya telah kutip tentang kekaguman saya terhadap personaliti baginda sebagai orang yang sentiasa cinta dan minat kepada ilmu. Dalam satu majlis yang baginda ini melancarkan buku yang berkaitan dengan Syed Najib Al-Attas, saya ingin bacakan kata-kata baginda. Better seorang musafir dalam pengembaraan mencari ilmu, masih daif sedang berada di kaki gunung dalam pendakian menemui seorang sarjana, seorang mahaguru, seorang pendeta yang bukan sahaja telah berada di puncak gunung pengetahuan, tetapi telah sekian lama mengalirkan pemikirannya ke serata lembah dan wadi ilmu. Bagaimana seorang sultan merendah diri begini kepada ahli ilmu? Jadi itulah yang menjadi kegaguman, sebab sikit kegaguman kepada saya. Okey, dan saya melihat dengan apa yang Tan Sri kongsikan tentang titah baginda tuanku itu tadi, sikit sebanyak saya melihat ia telah membuka satu lembaran baru, dimensi baru pendidikan untuk negeri Perak, bukan saja untuk negeri Perak tapi secara keseluruhannya untuk Malaysia sendiri. Apabila kita melihat apa yang telah baginda telah ucapkan ataupun titahkan itu, kita dapat bayangkan
baginda tidak ada sempadan negeri. Kerana itu baginda diundang di 100 pelosok dunia, bukan saja setakat negeri Perak, Malaysia dan 100 pelosok dunia baginda berucap, terutamanya misalnya sumbangan baginda terhadap dunia perbankan ekonomi, kan baginda dijemput ke merata-rata tempat untuk menyampaikan titah ucapan di seminar-seminar antarabangsa. Itu kalau nak untuk yang dalam negara sendiri sudah terlampau banyak. Bahkan kalau kita Google kan di dalam internet, kita akan dapati begitu banyak sekali rujukan-rujukan dan juga citation yang dibuat terhadap baginda. Itu menunjukkan negeri Perak dan juga Malaysia patut berbangga. Kerana pengiktirafan juga kita perolehi daripada sumbangan daripada baginda Tuanku itu sendiri. Hanif. Benar, dan titah Tuanku yang telah pun menyebabkan ataupun membuatkan Tan Sri sebab tadi. Dan kita sendiri pun terasa ucapan yang dizahirkan, juga titah yang dizahirkan oleh Tuanku tadi memberikan impak yang besar pada dunia pendidikan itu sendiri. Tapi dalam masa yang sama juga kita nak melihat juga penglibatan Tuanku dalam bidang pendidikan itu sendiri. Bagaimana agaknya Tuanku ni begitu dekat sekali dalam ilmu pendidikan. Jadi kita saksikan. Sultan Nazrin Muizzuddin Shah, putera sulung almarhum Sultan Azlan Shah, membesar di dalam persekitaran yang mementingkan pencapaian ilmu sejak kecil lagi. Ayahanda baginda Sultan Azlan Muhibbuddin Shah merupakan lulusan undang-undang dari United Kingdom dan mencipta sejarah di Malaysia apabila menjadi pewaris takhta Kesultanan Negeri yang berkhidmat mengikut struktur kerjaya biasa dalam bidang undang-undang sehingga dilantik sebagai Ketua Hakim Negara, jawatan puncak dalam kerjaya kehakiman. Kesemua anak anda almarhum merupakan graduan dari universiti-universiti terkemuka dunia dalam pelbagai bidang. Kecintaan terhadap akademia dan pencapaian intelektual yang dipupuk menerusi komitmen ayahanda baginda dalam bidang pendidikan turut diwarisi oleh Sultan Nazrin. Baginda merupakan fellow kehormat College Worcester, Oxford University dan pernah menerima anugerah Melvin Jones Fellowship daripada Lions International Foundation berpangkalan di Chicago, anugerah tertinggi yang diberi kepada individu untuk khidmat kemanusiaan. Selain menerima anugerah Kepimpinan Keuangan Islam Global 2012. Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Nazrin juga kemudiannya dilantik menjadi Chancellor Universiti Melaya keempat, menggantikan almarhum ayahanda baginda. Duli Yang Maha Mulia Sultan Nazrin ni telah lama terlibat dalam bidang pendidikan. Iaitu sebelum dilantik sebagai Chancellor Universiti Melaya, baginda adalah merupakan Pro-Chancellor Universiti Melaya sejak tahun 1989 lagi. Dan juga pandangan beliau mengenai pengajian tinggi sentiasa menjadi panduan dan rujukan umum. Kalau ikut kata titah baginda, peranan universiti itu sendiri sebagai gedung ilmu. Jadi di sini adalah ejen yang terbaik untuk memberi ataupun menyumbang kepakaran yang dimiliki untuk manfaatkan masyarakat. Iaitu seperti pendidikan yang dilakukan oleh UM adalah untuk kepentingan masyarakat dan menyumbang ke arah pembangunan negara kita Malaysia. Secara khusus, dalam menerajui Universiti Melaya sebagai salah satu gedung ilmu terkemuka dunia, Duli Yang Maha Mulia Sultan Nazrin juga telah menitahkan agar peringatan ayahandanya pada tahun 1987 tentang pentingnya universiti merangka kandungan pendidikan yang holistik, merangkumi aspek agama, intelek, nilai-nilai murni dan integriti supaya terus disemarakkan. Ia secara langsung memberi cerminan bagaimana baginda percaya bahawa sistem pendidikan yang efektif akan melahirkan generasi yang progresif dan seterusnya menjana kepada pembangunan negara yang stabil dalam semua aspek dan memayungi kehidupan rakyat dengan aman dan sentosa sepanjang masa. Secara amnya tadi kita lihat bagaimana secara dekatnya institusi beraja itu memainkan peranan dalam bidang pendidikan, dan jauh kita nak pergi lagi bersama dengan Tan Sri untuk menyatakan bagaimana sebenarnya peranan institusi beraja itu dalam bidang pendidikan, kerana kita melihat dan dengan adanya keberadaan Sultan Nazrin sendiri dalam lapangan pendidikan itu memberi impak yang meluas kepada dunia pendidikan itu sendiri.
dari segi sejarah pendidikan tinggi di Malaysia ini memang sangat kuat kaitannya dengan institusi seraja. Kerana apabila Akta Universiti College diperkenalkan pada tahun 71, dipindah pada tahun 75 misalnya, diletakkan di dalam akta itu bahawa pihak yang berkuasa melantik Chancellor misalnya pada ketika itu ialah yang di-Pertuan Agong atas nasihat Perdana Menteri. Namun pindaan telah dibuat pada tahun 96, ini tidak lagi berlaku. Bermakna apa yang saya nak nyatakan ialah kaitan antara universiti daripada asal lagi dengan institusi suraja adalah sangat kuat. Mungkin pada tahun 96 dengan Akta 55 kemunculan institusi pendidikan swasta, kita dapat menyaksikan banyak orang lain juga terlantik menjadi Chancellor kepada universiti untuk menaungi sesebuah universiti. Namun pada asalnya ataupun akar kepada universiti asalnya sangat-sangat berkaitan dengan institusi raja. Kerana itu di dalam sekarang ini dipanggil Universiti Awam, IU, dulunya IPTA. Ada beasiswa yang dinamakan sebagai beasiswa raja-raja, majlis raja-raja, dan di tiap-tiap universiti awam boleh dikatakan hampir setiap daripadanya mempunyai anugerah kecemerlangan kepada pelajar yang bergraduasi pada tahun-tahun yang berkaitan, iaitu anugerah Chancellor. Selalunya adalah anugerah diraja. Jadi di situ ialah lambang menunjukkan kepentingan kaitan universiti pendidikan tinggi dengan kemuncak pentadbiran negara, iaitu raja-raja. Dan kebetulan saya ada juga terlibat di dalam misalnya sedikit kerja-kerja tentang penubuhan Universiti Islam sebagai lanjutan kepada Kolej Islam Melaya dulu, sekarang menjadi Universiti Islam Malaysia. Tuanku Raja Nazrin misalnya dilantik oleh Majlis Raja-Raja Melayu untuk menjadi penasihat kepada perjalanan universiti ini. Jadi bermakna dengan kemasukan baginda tuanku ke dalam sebagai sultan menjadi anggota kepada Majlis Raja-Raja, nampaknya Majlis Raja-Raja memberi amanah kepada tuanku sebagai macam mengetuai ataupun penasihat di dalam apa-apa isu yang berkaitan dengan pendidikan. Jadi kita tak nafikan dan tentang penglibatan baginda tuanku dalam bidang pendidikan ilmu pengetahuan ini, dan pastinya kerap kali juga baginda tuanku menitik beratkan kepada rakyat peri pentingnya ilmu. Namun begitu untuk generasi muda, kerana kita membuka satu dimensi baru dalam sektor pendidikan, pastinya berbeza dengan apa yang telah pun berlangsung pada satu ketika dahulu. Dalam keadaan, sekali lagi saya angkatkan, liat-liut kayu dan akar, bolehkah dilentur, dipatah tidak? Kerana untuk mendidik generasi muda ini dengan pelbagai cabaran media sosial seringkali sebenarnya mengganggu perjalanan untuk kita memerhainkan, untuk mendekatkan rakyat dalam ilmu pendidikan ini. Dan pastinya sehingga dibawa supaya subjek perlembagaan itu dibawa ke peringkat sekolah. Ini menandakan ada kepincangan pemahaman rakyat, khusus generasi muda ini, tentang pemahaman institusi diraja. Bagaimana Tan Sri melihat isu ini? Maklumlah negara kita kadang-kadang kan bergerak dengan begitu pantas. Jadi ada kalanya kemungkinan dalam tempoh perjalanan itu kita terlupa tentang aspek-aspek yang telah dianggap sebagai sudah difahami. Maknanya dalam bahasa Inggeris kata we have taken it for granted, bahawa semua orang akan memahami apakah itu sistem raja berperlembagaan. Tiba-tiba apabila berlaku ledakan Maya misalnya pada ketika ini, baru semua orang tersedar kita tidak boleh ambil ringan hal-hal seperti ini, sehingga ada di antara rakyat Malaysia sendiri nampaknya begitu jahil mengenai sistem raja perlembagaan, yang sedangkan di dalam dunia ini banyak negara ingin kembali kepada sistem beraja atau memiliki raja sekurang-kurangnya sebagai simbol, sedangkan kita yang sudah mempunyai sistem yang begitu unik ini, tiba-tiba kita rasa macam kita rendah diri berbanding negara republik dan sebagainya. Jadi kerana itu nampaknya sekarang ini usaha sedang mengembalikan, kerana ini adalah sebahagian daripada tradisi dan adat istiadat bumi ini kan. Kenapa mesti kita nak misalnya persoalkan ataupun buang? Jadi tuanku sendiri tuanku Raja Nazrin sendiri dalam tempoh pertabalan ini, seperti mana yang diberitahu oleh pihak istana, bahawa baginda ingin supaya pelibatan anak-anak muda tidak setakat hanya untuk barangkali berbaris di tepi jalan raya untuk membawa bendera, bunga mangga dan sebagainya, tapi hendaklah ada kegiatan khusus untuk mereka, dianjurkan semasa tempoh pertabalan. Maka itu baru-baru ini kebetulan juga saya terlibat di dalam penganjuran
pertandingan menulis esei dan juga pidato yang tajuk-tajuknya dipilih, sebanyak 12 tajuk dipilih, semuanya berkaitan dengan institusi raja. Alhamdulillah baru-baru ini berlangsung di Ipoh ini pertandingan akhir, dan kita dapati bagaimana pemidato-pemidato begitu petah sekali anak muda ya. Jadi tahniah kepada pemenang sebab dapat berlangsung kan. Ya betul. Daripada sekolah rendah sampai kepada sekolah menengah atas boleh berbicara mengenai institusi raja dengan begitu petah dan baik sekali. Jadi ini cara tuanku nampaknya berkehendak supaya anak-anak muda dilibatkan di dalam kegiatan intelektual. Walaupun dia masih berada di sekolah rendah, bukan hanya untuk tujuan digunakan sebagai barangkali kosmetik kepada acara-acara pertabalan dengan hanya menyuruh mereka berbaris mengibarkan bendera. Itu penting juga ya, tetapi tidak hanya itu, mesti ada yang lain yang mendidik mereka. Kerana itu baginda tuanku mahukan adab dan adat itu diwarisi, diteruskan, dan ini dibawa dalam istiadat pertabalan ini. Malah kalau kita lihat juga Hani dan juga Prof bahawa dalam doktrin rukun negara juga meletakkan dalam rukun yang kedua kesetiaan kepada raja dan negara. Kerana itu dah terkandung juga dalam perlembagaan tentang kedudukan institusi raja. Kerana itu juga penting untuk generasi sekarang memahami, membaca kembali tentang sejarah institusi diraja. Kerana bermula daripada Perdana Menteri yang pertama jugalah yang telah meletakkan dalam perlembagaan juga bahawa peranan institusi raja tidak perlu dikesampingkan. Benar. Dan seperti mana titah dulu yang Maulid Paduka Sri Sultan Perak yang menyatakan bahawasanya ilmu itu harus sentiasa digali, terutama sekali dalam pembacaan. Kerana itulah kita nak bawakan kepada anda menerusi satu lagi yang sempat kami bawakan kepada anda waktu ini berkenaan koleksi buku-buku kegemaran dan juga pelancaran buku tuanku baru-baru ini, itu yang bertajuk His Royal Highness Sultan Nazrin Shah Reflections and Recollections yang dilancarkan. Jadi kita saksikan. Sebagai seorang putera raja yang mewarisi kecintaan terhadap ilmu pengetahuan daripada almarhum ayahandanya, Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak ke-35, Sultan Nazrin Muizzuddin Shah, turut digambarkan sebagai seorang yang mempraktikkan amalan membaca secara meluas, meliputi pelbagai lapangan dan skop penulisan. Minat baginda terhadap bahan ilmiah dan penulisan buku bukan sekadar terhad kepada amalan membacanya sahaja, tetapi juga baginda mempelopori pelbagai usaha untuk memastikan penerbitan bahan bacaan, terutamanya yang berbentuk ilmiah dan berintipati sejarah, terpelihara dan dapat diwarisi oleh generasi akan datang. So, saya kata kepada dia buat library untuk 30,000 buku. Academic paper. Jadi saya mesti ada reference book. Jadi senang kalau salah satu tempat, jadi saya senang boleh kira, tak payah nak pergi cari mana-mana, semua ada di sini. Jadi walaupun nampak tapi saya tahu di mana buku satu buku. Kita nak try to transfer misi itu kepada anak-anak kita, budak-budak sekolah, itu. To me that's important. The love for knowledge. We must make it a joy to study. We must make it education must be a happy experience. Pada 2 Mei lalu, telah diadakan majlis pelancaran buku His Royal Highness Sultan Nazrin Shah Reflections and Recollections, mengandungi artikel yang dihasilkan penulis dari dalam dan luar negara yang mengenali Sultan Nazrin Shah. Majlis tersebut disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah. Turut berangkat ke majlis pelancaran itu adalah Duli Yang Maha Mulia Sultan Nazrin, Raja Permaisuri Perak Tuanku Zahra Salim dan Bonda Sultan Nazrin Yang Maha Mulia Tuanku Bainun. Penerbitan buku tersebut dihasilkan khusus sebagai persembahan kenangan 28 penulis terdiri daripada kenalan peribadi Sultan Nazrin, ahli akademik, para wartawan, penggiat sosial dan mereka yang pernah berurusan dengan baginda, bersempena pertabalan baginda sebagai Sultan Perak ke-35. Boleh melihat kegembiraan Duli Yang Maha Paduka Sri Sultan Perak dengan lancarnya buku tersebut. Tapi dalam masa yang sama, sewaktu titah ucapan tuanku dalam majlis tersebut, suasana menjadi sedikit sebab apabila tuanku bertitah, kejayaan dan kemuliaan baginda hari ini adalah kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala, dan individu yang paling utama dalam kejayaannya adalah almarhum ayahanda baginda, almarhum Sultan Azlan Muhyiddin Shah Al-Mafrullah. Ketika itulah suasana menjadi suram seketika dan masing-masing juga sebab dalam majlis tersebut. Dan bagaimana
agaknya kecintaan dilema daripada keseriusan Perak terhadap dunia pendidikan itu sendiri, dan yang paling keutamaan yang sering Tuanku titahkan adalah berkenaan dengan integriti. Bukan saja integriti ya, alam sekitar, ekonomi, politik dan juga isu-isu semasa sentiasa disentuh. Namun begitu menarik sebenarnya dalam soal integriti yang kerap kali ditekankan oleh Tuanku Tan Sri. Ya, saya pun juga rasa macam bahagia sangat apabila Raja bercakap mengenai integriti. Jadi saya ingin kalau boleh izinkan untuk saya ambil petikan daripada baginda. Integriti, baginda kata, berititah ataupun kod etika hanya merupakan satu kosmetik jika tidak dihayati. Itu yang paling penting, itu perkataan dihayati, diamalkan dan dipatuhi sepenuhnya. Kecantikan luaran, keindahan luaran hanyalah satu ilusi yang tidak dapat mencerna keindahan tulen lagi sejati jika watak yang terkandung di jiwa, di hati, di minda, di sanubari individu tidak selaras dengan kecantikan dan keindahan luaran. Jadi inilah yang baginda tekankan. Kemudian baginda menyebut di mana juga anak Adam itu dilahirkan, baik di pondok buruk atau di mahligai besar, ia adalah hamba di sisi Tuhan. Setiap seorang darinya akan kembali ke alam baka, akan melalui perjalanan terakhir, berpakaian kain kapas putih dan keranda semuat badan, dan setiap seorang darinya akan menghadapi pengadilan di padang mahsyar. Junjunglah setiap tugas sebagai amanah, anggaplah setiap tugas sebagai ibadah, mengabadikan diri kepada Allah SWT. Ini adalah petikan baginda yang berkait rapat dengan integriti. Maksud integriti. Jadi cukup mendalam, dan pastinya itu juga diterapkan dalam kepimpinan kerajaan negeri. Soal integriti itu ditekankan oleh baginda Tuanku malah kepada keseluruhan Exco Kerajaan Negeri. Jadi Hani bercakap tentang integriti juga pada peringkat awal lagi perkara ini dititik beratkan malah dalam semua sektor sebenarnya. Soal integriti itu diutamakan oleh baginda Tuanku. Ya, dengan ini juga kita ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada tamu kita kerana bersama dengan kita Tan Sri Profesor Dr. Nordin Kardi, Rektor College Universiti Islam Sultan Azlan Shah, UISAS, bersama dengan kita untuk waktu ini. Waktu ini cukup berharga. Terima kasih dengan perkongsian titah ucapan sebelum ini yang membuatkan kita semua tersentak seketika dan juga memberi impak yang tersendiri.